Fasa-fasa pembangunan ekonomi negara ni dia berubah-ubah. Bila kita cakap kita nak keluar, kita nak pergi kepada industrialization tu, kerana pada ketika itu kita dah mula menghasilkan, pada zaman DEB kita dah menghasilkan kata pekerja-pekerja ataupun graduan-graduan dengan knowledge yang tertentu. Jadi kalau kita ambil orang-orang tu dan kita hantar dia balik untuk buat agriculture, kita tidak menggunakan aset dan bakat yang kita ada. Jadi pada ketika itu memang keperluan negara pun untuk memfokus untuk mempersiap landscape ekonomi negara. Sebab tu pada ketika itu banyak infrastruktur baru dibangunkan dan kita siap untuk industrialization. Benda itu ada keperluan pada era 1990-an sehingga awal 2000. Tetapi bagi saya dalam waktu yang sama kita juga bila Pak Lah tangkap tentang agriculture tu, dia satu kepentingan yang berlaku apabila ada ramai lagi masyarakat luar bandar sana. Kita dah ada satu segmen masyarakat kampung yang dah upgrade dia punya social mobility sosial dia dah terangkat. Dia dah mula belajar graduan dan sebagainya, dia perlukan pasaran pekerjaan yang sendiri. Tapi masih ada lagi sekelompok masyarakat luar bandar sana yang masih terlibat dengan agriculture, dengan pertanian. Tetapi sistem mereka itu masih ke belakang. Dia tak fit, dia tak masuk dengan potensi yang ada pada Malaysia yang sedang berkembang. Bagi saya, intention, niat tentang pertanian, satu perniagaan dan sebagainya itu adalah bagus dan dikembangkan lagi apabila ada koridor-koridor ekonomi, yang dalam koridor ekonomi pun niat-niat tentang agriculture ni ada. Tetapi bagi saya sama ada plan tersebut satu plan yang sustainable atau tidak dapat digambarkan atau tak dapat kita lihat, kerana mungkin Pak Lah itu masa dia terlalu pendek pada ketika itu, dan saya rasa tidak ada continuity, tidak ada penerusan selepas tu. Kerana pada zaman kita industrialization tadi pada tahun 1990-an ke awal 2000, kita tidak meninggalkan tentang pertanian, tetapi mungkin dia tidak menjadi fokus. Kita dah sembuk untuk berkembang, industrialize. Tapi selepas daripada zaman Pak Lah, saya rasa intention itu pun makin kabur. Jadi itu menyebabkan jurang ekonomi di antara bandar dengan luar bandar itu makin berkembang. Ada banyak kajian yang telah dibuat. Saya sendiri bila buat wawasan kemakmuran bersama, kita lihat jurang antara bandar dengan luar bandar itu makin berkembang. Jadi saya rasa itu gap kita, dan ada pula pihak yang nak mengambil kesempatan benda ni bila mereka melihat contohnya petani kita, pesawah kita ni tak berjaya untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, yang efek kepada food security kita dan sebagainya. Mereka nak privatize pula, nak memberi kepada pihak swasta untuk mengambil alih pada benda ni. Dan bagi saya dia tidak menyelesaikan masalah asasi rakyat, kerana banyak cara lain. Contohnya kalau kita dapat gabungkan sawah-sawah ataupun kawasan pertanian kita, tapi diuruskan oleh petani itu sendiri dalam bentuk koperasi ataupun sebagainya, saya rasa itu lebih akan memberi manfaat kepada rakyat daripada diambil oleh private sector dan sebagainya, yang akhirnya private sector ni kalau dia tengok benda tu tak untung, kalau kata makanan penternakan ni mahal sangat, kita stop lah, kita berubah ke benda-benda lain. Dan ini pernah berlaku apabila agensi tertentu mengambil alih kawasan pertanian, tiba-tiba tak jadi ataupun susah. Dan kali dia tukar jadi kolam ikan macam mana yang berlaku di Kerpan, kolam keli lah dan sebagainya, yang mana dia mengubah identiti asal dan peranan masyarakat untuk terlibat dalam komuniti. Maksudnya kita mungkin GDP kita naik, tetapi masalah rakyat itu tidak selesai.